Dah, pasal pelik. Tukar. Oh, okey, saya tukar. We're the lifted boys and girls and we are on our own. Listening to everything from grunge to rock and roll. Our feet don't touch the ground. Fly like a plastic bag that's lifted. We inhale the helium and leave the ship below. We don't get in traffic jams, we're shining on this road. With sunshine on our faces, we keep it super basic. Lifted. We got lifted on a Monday, then we floated away to a Sunday. I want us to forget, I want us to forget. We get higher on the road down. Every day's feeling like a merry-go-round. I want us to forget, I want us to forget. We got Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haziq Zamri dari kelas DPH 2F, nombor metrik DPH 2020259393. Pengenalan. Majlis Ulama Indonesia atau di dalam bahasa Arab Majlis Al-Ulama Al-Indonesi adalah lembaga bebas dan mandiri yang mengumpulkan para ulama, pembesar dan cendekiawan Islam serata Indonesia untuk membimbing, membina dan memayungi umat Islam di Indonesia. Badan ini diasaskan pada 17 Rejab 1395 Hijrah atau 26 Julai 1975 Masihi di Jakarta, Indonesia. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal berkaitan kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam status halal sesuatu makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang Muslim dengan sekelilingnya. Majlis ini dianggotai oleh banyak kumpulan Muslim Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Peti, Al-Wasliyah, Matla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah. Ahlul Bait Indonesia dan Jemaah Ahmadiyah Indonesia tidak diterima sebagai anggota. Di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005, MUI mengeluarkan fatwa untuk melarang Ahmadiyah dan melobi Presiden untuk melarang mazhab agama yang diusir. MUI ditubuhkan oleh Orde Baru Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto pada 26 Julai 1975 di Jakarta. Fungsi penting MUI adalah menyediakan pensijilan halal untuk produk termasuk tetapi tidak terhad kepada makanan, kosmetik, farmasi dan pakaian. Saya Muhammad Nusafar Muhammad Zahid daripada kelas DPH 2E. Pertama sekali, terima kasih kepada saudara Muhammad Haziq Zamri yang telah memperkenalkan sedikit tentang Majlis Ulama Indonesia atau singkatannya MUI. Saya akan membentangkan dengan lebih lanjut tentang latar belakang MUI, iaitu Majlis Ulama Indonesia. MUI atau Majlis Ulama Indonesia telah dibentuk pada tarikh 26 Julai 1965 melalui sebuah muktamar nasional Indonesia di Jakarta. Muktamar tersebut telah dibuka secara langsung oleh Presiden Soeharto yang sewaktu itu selaku Presiden Indonesia. Presiden Soeharto membuka muktamar tersebut adalah kerana agama Islam ialah agama majoriti yang dianuti oleh kebanyakan penduduk Indonesia. Besarnya penduduk Muslim merupakan tanggungjawab yang harus dikelola oleh pemerintah dengan benar untuk mendukung laju pemerintahan. Seperti organisasi lain, MUI juga mempunyai visi dan misinya sendiri. Contoh visinya ialah
terdepan dengan solusi jaminan halal. Misi-misinya yang pertama, memberikan layanan sertifikasi halal yang handal, mudah, cepat dan sentera. Yang kedua, mengembangkan standard sertifikasi halal yang dapat diterima dan menjadi acuan utama bagi komuniti halal nasional dan internasional. Ketiga, memberikan dorongan dan promosi halal kepada pelaku usaha dan seluruh masyarakat. Keempat, menyediakan data dan informasi halal terlengkap dan dipercayai. Kelima pula, mendapatkan, menjaga dan mengembangkan bakat terbaik dalam lingkungan kerja yang harmoni. Keenam, menyediakan infrastruktur pendukung operasi yang menggunakan teknologi moden. Dan yang terakhir, memperluas dan memperkuatkan hubungan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Untuk pengetahuan anda semua, MUI juga pernah bekerjasama dengan organisasi halal di negara kita iaitu JAKIM dalam menangani beberapa isu di antara dua negara. MUI juga pernah menerima lawatan kerja delegasi daripada JAKIM yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama strategik dan hubungan baik antara Kementerian Agama Indonesia, Majlis Ulama Indonesia dengan JAKIM dan Majlis Agama dan Kementerian Agama Malaysia. Hal ini memberi peluang kepada kedua-dua pihak untuk bertukar-tukar pendapat tentang pengurusan hal ehwal Islam sijil halal, hal ehwal Islam. Seterusnya, sijil halal MUI juga turut diterima sah oleh JAKIM di negara kita kerana standard ni yang memenuhi standard yang diterima oleh JAKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Yusof dari Dipeh 2E. Tadi mungkin semua dah tahu berkenaan dengan pengenalan dan latar belakang agensi halal di negara Indonesia, iaitu MUI lah, Majlis Ulama Indonesia. Jadi sekarang kita nak tahu apa pula skim tawaran yang ditawarkan di negara Indonesia. Skim tawaran ni Indonesia dan Malaysia sebenarnya lebih kurang sama saja. Ada banyak, tapi yang saya boleh bagikan dekat sini adalah lebih kurang adalah 6 saja skim tawaran halal Indonesia. Jadi bagi skim tawaran Indonesia yang pertama adalah produk makanan dan minuman. Produk makanan dan minuman bermaksud barang-barangan yang dibuat atau dihasilkan untuk manusia bagi memenuhi keperluan hidup. Sebagai contohnya, produk makanan di negara Indonesia adalah seperti Maggi, Indomie. Saya rasa ramai yang pernah makan Maggi ni. Maggi ni adalah Maggi paling sedap yang saya pernah makan. Jadi bukan itu motif dia kita nak cerita kat sini. Saya bukan nak promote Maggi. Okay. Ini sebagai contoh produk negara Indonesia. Pada skim halal Indonesia yang kedua. Yang kedua adalah premis makanan. Premis makanan bermaksud sebarang bangunan atau apa-apa struktur kekal atau sebaliknya bagi penyediaan, penyajian dan penjualan sebarang makanan seperti restoran, medan selera, kafeteria, kedai bakery, restoran makanan segera, restoran franchise, kantin, kios catering, dapur hotel dan banyak lagi. Okey, contoh premis makanan ni saya rasa tak payah nak explain lah, semua pun dah tahu. Kalau kat Malaysia pun kita ada banyak premis makanan lah, KFC, McDonald, dekat sana pun ada juga KFC, ada juga McDonald, dan semua tu juga di bawah persediaan halal. Kalau di Malaysia di bawah JAKIM, kalau di Indonesia di bawah MUI. Di Indonesia juga mereka ada satu premis makanan khas daripada negara mereka sendiri, adalah yang contoh yang dalam gambar ni adalah Indomart. Jadi macam tu kalau kat Malaysia pun kita ada kedai market satu Malaysia dan sebagainya. Jadi itu adalah kira hasil yang lumayan lah. Kerajaan nak cari duit lebih tentunya untuk negara. Jadi kalau kita nak tubuhkan satu premis makanan, contohlah kita nak buka satu gerai sate dan sebagainya, gerai tu mungkin inilah kedai lah, kita nak buka kedai kek, kedai bakery, jual kek dan sebagainya, kita kena mohon persediaan halal. Okay. Kalau di negara lain pula kita kena tengoklah dari segi dalam dia punya skim halal tu ada tak premis makanan. Kalau katakan kita pergi satu negara tu dia tak ada masa premis makanan, maknanya negara tu kita tak bolehlah buka premis makanan kita sendiri. So kita kena
kena patuhlah setiap arahan ataupun law rules undang-undang halal setiap negara tersebut. Jadi kita pergi kepada yang ketiga pula. Skim halal Indonesia yang ketiga pula adalah rumah sembelihan. Rumah sembelihan adalah tempat untuk menyembelih dan memproses binatang secara komersial. Jadi bila kita nak uruskan satu rumah sembelihan ni juga, mereka perlu ada persetujuan halal yang salah. Berkenaan dengan sedia halal tu bukan semata-mata kita nak tengok sama ada binatang tu halal atau tak halal, dan memang tentulah lembu tu mestilah halal. Jadi buat apa lagi kita nak minta sedia halal? Jadi kat sini saya nak jelaskan yang permohonan sedia halal bukan semata-mata kita tengok pada status bahan atau makanan yang kita nak gunakan tersebut, tapi kita guna juga konsep halalan thayyiban. Macam kita pernah belajar pada instansi yang sebelum ni, kita juga mementingkan dari segi kebersihan, dari segi keceriaan, boleh lah, dari segi saya pun tak ingat, dari berarti macam-macam lah dalam thayyiban ni. Mana kita nak jaminkan yang satu premis atau satu tempat ni memang kira sempurna. Jadi nak menjaminkan kesempurnaan itu juga perlu melalui beberapa banyak proses. Contoh proses perauditan, mereka akan datang ke kedai kita, datang ke premis kita pada setiap tahun ataupun setiap tahun untuk buat pemeriksaan lah, untuk memastikan yang kita ni boleh berterusan lulus pada untuk mendapatkan persilahan halal ni secara berkekalan. Yang keempat adalah logistik. Logistik bermaksud perkhidmatan pengangkutan barangan atau perkhidmatan rantaian kargo atau penggudangan dan aktiviti berkaitan atau peruncitan yang berkaitan dengan pengurusan dan pengendalian makanan, minuman dan barangan. Senang kata, logistik ni import dan export lah. Macam kalau kita pergi beli barang online yang import daripada China, contoh kita shopping dekat Shopee dan sebagainya, maka itu juga menggunakan konsep logistik lah. Mereka hantar barangan kita tu ke kargo, kemudian dihantar kepada parcel kita tu dihantar ke warehouse, dan daripada warehouse tu juga dihantar kepada penghantar, dan penghantar juga akan terus hantar kepada kita. Jadi proses tu juga adalah sangat lambat. Proses tu juga adalah memang lambat lah sebab daripada luar negara. Jadi mereka juga menggunakan proses logistik. Jadi kenapa logistik ni kena ada sedia halal? Skim halal bagi logistik, saya pun kurang kefahaman pasal benda ni. Mungkinlah logistik ni digunakan kena ada sedia halal, nak memastikan yang barangan daripada luar negara itu mestilah melalui persedia halal di negara mereka lah. Jadi tak nak nanti barang-barangan yang datang ke negara kita tu kebanyakannya adalah barang-barangan yang bukannya ada persedia halal secara sah. Yang kelima iaitu adalah pharmaceutical. Pharmaceutical merujuk kepada produk farmasi dalam bentuk dos siap, termasuk produk ubat-ubatan, preskripsi dan bukan preskripsi untuk kegunaan manusia, seperti biopharmaceutical, radiopharmaceutical, ubat-ubatan tradisional, tambahan khasiat makanan dan ubat-ubatan penyelidikan yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Republik Indonesia. Jadi produk pharmaceutical juga mestilah wajib kena ada persedia halal, sebab kita nak gunakan dekat dalam badan kita demi perubatan. Tujuan dia sebab kita nak memastikan kandungan dalam ubat tu mestilah kandungan yang selamat, yang boleh kita gunakan bila kita makan ubat tu kita selamat. Maknanya bukannya ada side effect lah seperti keracunan, penyakit-penyakit lain dan sebagainya. Contoh ubat-ubatan macam paracetamol, itu semua adalah dalam kategori pharmaceutical. Dan yang terakhir sekali adalah kosmetik. Yang ni mesti ramai yang dah tahulah kosmetik. Kosmetik merujuk kepada bahan dan sediaan yang dibuat untuk bersentuhan dengan pelbagai bahagian luaran badan atau pada gigi, dalam mukus, di mulut. Ini bertujuan semata-mata untuk membersih, mewangikan, merubah penampilan dan melindungi serta memelihara dalam dan luaran tubuh dalam keadaan baik. Kalau katakan produk kosmetik itu tak mendapat kelepasan persedia halal,
dan tak mendapat kelepasan daripada Kementerian Kesihatan. Jadi kalau boleh janganlah kita pakai produk tu, sebab produk ni kita akan gunakan dekat permukaan kulit, contoh macam muka dan sebagainya. Jadi tak nak bila kita pakai produk-produk kosmetik yang tak selamat, nanti muka kita akan rosak dan sebagainya. Jadi nak memastikan penggunaan kita tu adalah penggunaan yang selamat, maka kita kena pastikan produk itu mestilah melepasi Kementerian Kesihatan dan juga melepasi persetujuan halal mengikut negara masing-masing lah. Kalau produk tu keluaran daripada Indonesia, maka kena ada sijil halal di negara Indonesia dan juga ada sijil halal di Malaysia. Sebagai kesimpulannya, itu saja keenam skim halal tawaran Indonesia yang saya boleh berikan. Kalau nak tengok banyak lagi, boleh pergi dekat laman web rasmi dia. Sebagai penutupnya, okey, mungkin ramai yang tanya apa yang dimasukkan sebenarnya dengan skim ni. Saya sendiri pun tak tahu apa yang dimasukkan dengan skim ni, tapi kalau mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, skim ni bermaksud perancangan. Jadi berkemungkinanlah skim ni bermaksud perancangan awal dalam proses kita nak mohon halal di setiap negara tersebut. Jadi kalau katakan kita nak keluarkan satu produk ataupun satu syarikat halal, satu syarikat, bila kita nak proses nak memohon sijil halal tu, kita mesti kena tengok sama ada produk yang kita keluarkan tu termasuk tak atau termaktub tak dalam skim halal negara tersebut. Kalau katakan mungkin negara tersebut tak ada skim halal yang kita nak buat tu, maka tak boleh lah. Sebagai contoh, bila negara kita ada skim halal rumah sembelihan. Bila kita pergi ke negara luar, mungkin negara luar tak ada skim sembelihan tu, tak ada skim rumah sembelihan tu. Jadi tak boleh kita nak tubuhkan satu syarikat ataupun satu rumah sembelihan kat sana. Jadi kita kena ikut dia punya rules ataupun law dekat negara-negara luar lah. Okay. Saya Muhammad Aziz Mehbir Rosli dari kelas TP2E akan menerangkan tentang prosedur permohonan sijil halal Indonesia. Prosedur permohonan sijil halal Indonesia ini mempunyai 8. Yang pertama, proses memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti sijil jaminan halal, iaitu SJH. Dengan cara ini, perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23,000 atau dikenal sebagai Halal Insurance System. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti latihan SJH yang diadakan di LPPOM MUI, bentuk latihan biasa maupun pelatihan online e-training. Proses kedua, menerapkan sistem jaminan halal SJH dengan cara perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Antaranya ialah penetapan kebijakan halal, penetapan tim manajemen halal, pembuatan manual SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. Seterusnya, yang ketiga, menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Ini adalah dengan melalui perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal. Antaranya ialah daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelihan khusus RBH, matriks produk, manual SJH, diagram alih proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal dan juga bukti pelatihan internal dan bukti audit internal. Proses keempat, melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Melalui cara ini, pendaftaran sertifikasi halal perlulah dilakukan secara online di sistem cerul melalui website www.e_lppomui.org. Perusahaan harus membaca user manual cerul terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai sehingga diproses oleh LPPOM MUI. Itu proses kelima,
melakukan monitoring pre-audit, pembayaran akad sertifikasi setelah melakukan upload data sertifikasi. Perusahaan ini haruslah melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre-audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre-audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerul, membayar biaya akad dan menandatangani akad untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerul dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email bendahara lppom@halalmui.org. Seterusnya, proses ke-6. Pelaksanaan audit dilaksanakan apabila perusahaan sudah lulus pre-audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi. Bagi yang ke-6. Seterusnya, yang ke-7, melakukan monitoring pasca audit setelah melakukan upload data sertifikasi. Perusahaan ini harus dilakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit. Jika terdapat ketidaksesuaian, agar dilakukan perbaikan. Sekali, proses ke-8, memperoleh sertifikat halal. Perusahaan ini dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk soft copy di Cerul. Sertifikasi halal yang asli dapat diambil di kaunter LPPOM MUI Jakarta dan juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun. Nama saya Muhammad Afiq bin Muhammad Anwar daripada kelas 2 DIPIH 2E. Hari ini saya nak bertentangkan tentang isu-isu halal di Indonesia. Yang pertama adalah isu lemak babi pada tahun 1988. Pelancaran Institut Penilaian Makanan Dadah dan Kosmetik LPPOM Majlis Ulama Indonesia MUI pembentukannya berdasarkan pada amanah dari pemerintahan agar MUI berperanan aktif dalam mengurangkan kes lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. Pada masa itu, isu-isu merebak mengenai lemak babi di Indonesia. LPPOM MUI ditubuhkan pada 6 Januari 1989 untuk menjalankan pemeriksaan dan pensijilan halal. Untuk memperkukuhkan kedudukan LPPOM MUI dalam menjalankan fungsi pensijilan halal pada tahun 1996, sebuah memorandum persefahaman kerjasama ditandatangani antara Kementerian Agama, Kementerian Kesihatan dan MUI. Tahun 1988, orang ramai dikejutkan dengan hasil Dr. Tri Susanto, seorang pensyarah teknologi makanan di Universiti Brajiwa Malang, bersama sejumlah pelajarnya yang menemui 34 jenis memasarkan makanan dan minuman yang mengandungi lemak babi. Daripada hanya 34 produk yang dinyatakan mengandungi lemak babi, kerana kabar angin berkembang dalam masyarakat hingga ratusan dan juga mempengaruhi produk yang sebenarnya tidak mengandungi bahan haram. Kabar angin yang tersebar ini menyebabkan ramai pengusaha makanan khas Indonesia panik. Salah satunya syarikat makanan terbesar di Indonesia. Pada masa itu, syarikat itu terpaksa mengeluarkan wang sehingga RM8,496 untuk mengiklankan bahawa produk mereka tidak haram. Antara cabaran yang dihadapi untuk mengatasi isu lemak babi ialah Setiausaha Agung Departemen Agama pada waktu itu, Tarmizi Tahir, bersama pasukan MUI secara demonstrasif minum susu di kilang Dangkau di Pesuruan untuk mengatasi kerusuhan awam. Bukan hanya pengeluaran makanan
dan rumah yang terjejas skala nasional sahaja, tapi juga industri kecil dan isi rumah kerana produk tersebut mereka juga diboikot oleh pengguna Muslim. Angka penjualan industri kecil dan rumah tangga telah menurun secara mendadak. Akibatnya bukan hanya pada skala mikro tapi sudah mencapai skala makro di mana ekonomi negara mula goyah. Barang yang kedua pula adalah Ghazali menjelaskan bahawa pemasa kurang mengetahui bagaimana mengatasi kabut angin yang berkembang di masyarakat pada tahun 1988. Menyumbang pada ketidakstabilan negara ekonomi dan politik di Indonesia, kabut angin lemak babi telah tersebar dan menyebabkan orang ramai dan pengeluar makanan panik. Majoriti masyarakat umat Islam di Indonesia, halal haram makanan adalah perkara yang sangat sensitif. Walaupun pada hakikatnya kebanyakan peniaga lebih suka tidak mengambil tindakan sebagai tindak balas terhadap kabut angin tersebut. Solusi lemak babi adalah pada Isnin 7 November 1988, Presiden Suharto menerima pimpinan MUI yang terdiri daripada Prof. Ibrahim Hossein dan Prodijjokusumo. Mereka dikawal oleh Menteri Agama sementara Sowai Pardijjo Rustam dan Ketua Setiausaha Kementerian Agama Tamizi Tahir dan juga Ketua MUI. Dalam pertemuan itu, Presiden Suharto mengucapkan penghargaan kepada MUI yang responsif untuk menenangkan umat Islam dalam menghadapi masalah lemak babi. Presiden menyatakan bahawa dia sangat menghargai tindakan MUI dalam menghantar pasukan penyelidik untuk bertemu secara langsung dengan petani susu dan mengkaji proses pembuatan susu tepung di Pasuruan Jaya Timur. Yang kedua adalah MSG Ajinomoto mengandungi DNA babi. Masyarakat Indonesia sebelum ini pernah juga dikejutkan dengan kenyataan fatwa MUI pada 16 hari bulan Disember pada tahun 2000 yang menyatakan bahawa produk MSG Ajinomoto adalah haram kerana penggunaannya bahan sokongan soya bakteria yang mengandungi enzim babi. Ajinomoto mengaku telah menggantikan polipepton yang biasanya diekstrak dari daging lembu dengan pacosoiton yang diekstrak dari daging babi kerana lebih menjimatkan untuk produk MSG yang dihasilkan dari Jun hingga 23 November pada tahun 2000. Menurut Ajinomoto, diekstrak secara saintifik daging babi hanya digunakan sebagai medium dan tidak dikaitkan dengan produk akhir. Walaupun hanya digunakan sebagai medium dan tidak dikaitkan dengan produk akhir, menurut MUI, ini disebabkan oleh penggunaan intifa bahan haram proses pengeluaran, maka produk akhir masih haram apabila maklumat mengenai kehalalan produk Ajinomoto MSG merebak kepada masyarakat serta serentak berhenti menggunakannya. Membeli atau menjual produk ini, malah pembuat bakso walaupun mereka tidak lagi mahu menggunakan atau menjual produk ini tanpa ragu-ragu menggantikannya dengan produk lain yang jelas kehalalannya. Menanggapi hal ini, Ketua Pengarah Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Trade RI memutuskan untuk menarik semula produk MSG Ajinomoto dari pasaran untuk mengurangkan kerusuhan masyarakat. Ajinomoto akhirnya mengemukakan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia melalui siaran akhbar nasional dan pengumuman pengeluaran produk MSG Ajinomoto secara serentak di seluruh Indonesia mencecah 10,000 tan. Setelah proses pengeluaran selesai, stok baru hanya akan dipasarkan setelah mendapat sijil halal baru dari MUI. Hasil daripada kes ini, Ajinomoto terpaksa memberikan papasan kepada pedagang yang berjumlah hingga 55 miliar rupiah bersamaan dengan 15,576,442 ringgit Malaysia. Solusi bagi MSG Ajinomoto adalah penarikan Ajinomoto terus berlanjutan di Jawa Timur. Polis terpaksa menyita produk Ajinomoto yang masih beredar sebagai bukti.
Ketua Polis Daerah Jawa Timur, Inspektor Jeneral Sutanto mendesak semua ejen Ajinomoto untuk menyerahkan rempah masak ini secara sukarela. Dia juga berjanji akan membincangkan isu pampasan antara ejen dan syarikat. Hingga kini, menurut Ketua Bahagian Perdagangan Pejabat Wilayah Kementerian Perdagangan dan Industri Jawa Timur, Agus Haryadi, penarikan Ajinomoto tidak tidak mengganggu ekonomi di daerah itu. Namun berita mengenai Ajinomoto memang membuat orang ramai berasa resah. Isu halal yang terakhir di Indonesia adalah daging bakso dicampur daging lembu dan daging babi hutan. Pada tahun 2012, penduduk Jakarta kembali terkejut dengan hal ini. Kes mencampurkan daging lembu dan daging babi hutan di kilang daging lembu di Pasar Cipete, Jakarta Selatan. Suspek Ika Prasetya mengakui bahawa dia mempunyai 3 orang bertahun-tahun menjalankan amalan penipuan ini untuk mengaut keuntungan yang besar. Dia menghabiskan purata 20 kilogram daging babi hutan setiap hari. Daging campur sudah ditanam halus dijual terus kepada pelanggan yang kebanyakannya peniaga bakso. Selepas polis menjalankan operasi pasar dengan POM, Pejabat Perkhidmatan Ternakan dan PD Pasar Jaya baru-baru ini menemui produk bakso yang diproses yang mengandungi daging babi diedarkan secara meluas di sejumlah pasar. Salah satunya adalah produk bakso bungkus dengan jenama Planetaria 56. Di Jakarta Selatan, terdapat 5 sampel bakso yang mengandungi daging babi. Penjualnya adalah mangsa Ika. Ika kini ditahan oleh Polis Resort Jakarta Selatan. Ia didakwa antara lain dengan artikel penipuan dalam Undang-Undang Nombor 8 1999 mengenai pelindungan pengguna dan diancam dengan hukuman penjara 5 tahun dan didenda RM1 miliar bersamaan dengan RM283,208. Setelah berita mengenai kes mencampurkan daging babi hutan di Pasar Cipete tersebar di media, Ketua Pejabat Perkhidmatan Ternakan, Petani dan Perikanan Kota Depok, Zalfinus Irwan mengakui pihaknya telah menemui kes yang serupa di Depok. Bagaimanapun, itulah yang berlaku secara senyap dengan alasan bahawa mereka tidak mahu menimbulkan kerusuhan di antara masyarakat. Sama seperti di Pasar Cipete, pelaku hanya penjual, bukan pembekal. Dari ketiga-tiga suspek, pelaku yang ditangkap di Depok didapati bahawa bekalan daging babi terdapat di Depok berasal dari Cipete. Pelaku membekalkan daging babi ke Depok melalui pembekal, kemudian dijual semula dalam bentuk bobolan daging. Di Jakarta Utara, dari 9 pasar yang tersebar di 6 daerah berjaya mengumpulkan 92 sampel, di mana terdapat 1 daripada 30 sampel menunjukkan positif mengandungi daging babi. Hasil peredaran daging lembu yang dicampurkan dengan daging babi di beberapa kawasan di Jakarta dan Depok menjadikan perolehan peniaga bakso menurun sebanyak 50%. Ketua Persatuan Peniaga Mi dan Bakso Indonesia APMISO diturunkan. Perolehan rata-rata peniaga bakso turun dari RM300,000 bersamaan dengan RM84 Malaysia menjadi RM150,000 bersamaan RM42 Malaysia sehari, untuk menjadikan keadaan tidak menjadi lebih teruk. APMISO bekerjasama dengan kerajaan tempatan mengadakan lawatan tanpa izin ke kilang daging. Penurunan perolehan peniaga bakso memaksa peniaga mengurangkan pesanan daging. Akibatnya, ia menyumbang pada penurunan pendapatan peniaga daging lembu. Tolek, peniaga daging lembu di pasar Kemirimuka, Biji,
report mengakui perolehan rata-rata turun dari RM3 juta bersamaan dengan RM849 Malaysia menjadi RM1 juta bersamaan dengan RM283 Malaysia sehari. Yang terakhir pula adalah solusi. Kementerian Perdagangan Indonesia akan mengambil tindakan terhadap pengedar berbola daging yang didapati menjual bahan makanan bercampur daging babi. Timbalan Menteri Perdagangan Bayu Krishnamurti berkata, pengeluar berbola daging atau bakso telah melanggar undang-undang perlindungan pengguna jika didapati benar berbuat demikian dan boleh dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun dan denda RM2 bilion bersamaan dengan RM632,385 Malaysia jika disabit bersalah. Jadi antara kesimpulan yang kita boleh buat berdasarkan kepada hasil kajian agensi halal di negara Indonesia adalah negara ini juga mempunyai badan autoriti pensialan halal untuk mengesahkan sedia halal kepada pemohon. Selain itu, negara ini juga mempunyai garis panduan pensialan halal yang mengandungi aliran prosedur permohonan pensialan halal untuk panduan pemohon. Secara keseluruhannya, industri halal yang diusahakan oleh setiap negara mempunyai kekuatan yang tersendiri di samping keprihatinan mereka melaksanakan pelbagai usaha berterusan dalam meningkatkan lagi mutu produk halal seiring dengan syariat Islam untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat. Jadi sekian video daripada kumpulan kami. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada slide-slide ataupun video-video yang akan datang. Jadi saya mewakilkan daripada seluruh ahli kumpulan yang mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan sokongan, ahli-ahli kumpulan dan terutama juga kepada pensyarah Miss Fatin yang banyak membantu kami, yang banyak menjawab soalan-soalan kami. Jadi itu saja pengakhiran kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.